Haleluya! Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan satu message yang sangat berguna dari Pastor Chris yang bertajuk Hormatilah Kuasa Rohani. Puji Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Pada hari ini, ayat Injil pembukaan kita dipetik dari Mazmur 105 ayat 14 hingga 15 yang berkata, Dia tidak membiarkan orang menindas mereka. Ya, Dia menegur raja-raja demi mereka. Jangan menyentuh yang kuurapi, dan janganlah mengganggu nabi-nabiku. Inilah firman Tuhan. Dalam Bilangan 12 ayat 1 hingga 16, Alkitab memberitahu kita bagaimana Harun dan Miriam mengkritik Musa oleh kerana perempuan Kush yang diperisterinya. Mereka mempersoalkan kuasa Musa dan mendakwa bahwa Tuhan juga boleh berbicara melalui mereka. Tuhan mendengar kata-kata mereka dan memanggil mereka bersama dengan Musa ke kemah pertemuan. Di sana, Dia menampakkan diri kepada mereka dalam tiang awan dan menegur Harun dan Miriam sambil mengesahkan kedudukan unik Musa sebagai hambanya. Dia menyatakan bahawa dia berbicara kepada para nabi melalui penglihatan dan mimpi, tetapi dengan Musa, dia berbicara secara bersemuka, menyatakan kemuliaannya dan mempersoalkan Harun dan Miriam yang berani mengkritik hamba pilihannya. Di sini Pastor Chris berkata, saya mau kamu perhatikan kesan daripada kesalahan mereka. Alkitab berkata dalam Bilangan 12 ayat 9, Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah Dia. Haleluya. Dia berasa marah. Lalu apa yang Dia buat? Dia berlalu pergi. Tetapi perhatikan di sini. Apabila hadirat Tuhan berlalu pergi, masalah akan datang. Terdapat ramai orang yang tidak menyedari bahawa perkara inilah yang berlaku kepada mereka apabila mereka menjadi tidak terkawal, menimbulkan pemberontakan, menjadi tidak taat dan tidak menghormati pihak berkuasa di rumah Tuhan. Malah mereka tidak sedar bila hadirat Tuhan meninggalkan mereka. Perkara ini juga mengingatkan kita pada kisah Simsam. Tuhan sentiasa menyertai bersamanya sehinggalah dia menjadi tidak taat. Apabila musuh datang, Simsam bangun dan berfikir, aku akan melepaskan diri dan membebaskan diriku seperti pada masa-masa lalu. Dia tidak tahu bahawa Tuhan sudah meninggalkannya. Dan hal ini boleh didapati dalam Hakim 16 ayat 20. Roh Tuhan tidak turun kepadanya seperti dahulu dan musuh-musuh menangkapnya dan mencungkil kedua-dua matanya. Ianya penting untuk menghormati Tuhan sentiasa dan mengikuti firman-Nya dan cara-caranya, dan jangan sesekali menghina kuasa rohani sebagaimana yang dilakukan oleh Harun dan Miriam. Jangan bercakap buruk tentang para pelayan Tuhan. Jangan menghakimi mereka. Ingatlah apa yang Alkitab katakan dalam Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Sama ada dia tetap berdiri atau jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi dia akan tetap berdiri
kerana Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk para pemimpinku dan orang yang Engkau telah tetapkan dalam kedudukan yang memegang kekuasaan ke atas aku untuk memelihara, melatih, dan membesarkan aku di jalan kebenaran dan kesalehan. Aku dengan rela hati tunduk kepada bimbingan dan arahan yang mereka berikan melalui Roh. Sifat kasih dan kerendahan hatimu dinyatakan di dalam dan melalui aku selalu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, berikut adalah renungan tambahan yang diberikan oleh Pastor Chris untuk kita renungkan, untuk kita kajikan dan mendalami perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini dengan lebih lanjut, yaitu dari 1 Samuel 15 ayat 22, Ibrani 13 ayat 17, dan Roma 13 ayat 1. Haleluya. Saya berharap kita sama-sama mendapat berkat hasil daripada mendengarkan renungan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.